ينتظرون القضاء أي نزول الوحي، فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة، ومن معه هدي أن يجعله حجا. والتعيين أفضل ليعرف ما يدخل عليه، وفي قول الإطلاق أفضل ليتمكن من صرفه إلى ما لا يخاف فوته. إحرام. Kita telah nyatakan bahawasanya ihram ada 5 martabat, 5 kaifiat. Yan'aqidu muayyanan wa mutlaqan. Jadi ihram ini dia boleh muayyan, dia tentukan. Dan untuk yang muayyan ada 3 cara. Pertama, ayyanwiya hajjan, haji saja, atau umratan, umrah saja, ataupun kedua-duanya sekali. Dan satu lagi mutlak. Apa maksud mutlak? Bi alla tu taswirnya. Bi alla yazida fi niyyati ala nafsil ihram. Nawaitul ihram. Bas. Ini dalil kita bahawasanya boleh ihram secara mutlak. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muayyan ataupun mutlak. فقال من أراد منكم أن يهل بحجة وعمرة فليفعل. Ini menggabungkan keduanya, haji qiran. ومن أراد أن يهل بحج فليفعل ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل. Jadi dalam hadis ini menggabungkan antara 3 kaifiat ihram yang muayyan, tidak ada mutlak disebut di sini. وروى الشافعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء أي نزول الوحي، فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة، ومن معه هدي أن يجعله حجا. Hadis ini dalil kepada ihram mutlak. Pada hadis ini Nabi menyuruh orang yang tak bawa binatang hadiyu untuk jadikan ihramnya itu umrah. Maksudnya dia dah ihram tapi masih mutlak. Maka siapa yang tak bawa hadiyu, dia jadikan umrah. Siapa yang bawa, dia jadikan haji. Kemudian seterusnya, dan ta'yin lebih afdal. Dan supaya dia mengetahui apakah ibadat yang dimasuk. Ta'yin lebih afdal daripada tidak ta'yin, supaya dia tahu yang dia nak buat ini adalah daripada awal lagi sudah tentukan haji ataupun umrah ataupun qiran. Seterusnya, wa fi qaulin, dan pada qaul itlaq adalah lebih afdal. Supaya ilah dia apa? Liyatamakkana min sarfihi ila ma la yakhafu fautuhu. Supaya dia boleh untuk sarf, mengalihkannya, sebab dia akan mutlak. Maka dia boleh alihkan benda tu, jadikan ta'yin kepada yang tidak dikhawatiri luputnya ia. Jadi bila dia buat mutlak, dia bebas untuk jadikan haji ataupun dia bebas untuk jadikan umrah. Jadi dia boleh ijaz lah, maksud dia. Dia boleh ijaz sehingga dia jadikan pada benda yang tidak luput. Mungkin bila kesutukan masuk. Kalau dia jadikan haji, dia tak dapat haji sebab waktu dah luput, maka dia jadikan umrah. Menyebabkan dia punya ihram dia tu fleksibel. Faham? Itu ilah dia lah. Ihram dia fleksibel. Dia boleh agak yang mana lebih munasib sekarang ni. Kalau awal lagi dia dah niat haji, maka dia kena ikut peraturan, ataupun sebaliknya. Itu wajah ilat qaul yang kedua yang mengatakan ihram secara mutlak itu adalah
lebih afdal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, فإن الله مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما ثم اشتغل بالأعمال ولا يجزئ العمل قبل النية. وإن أطلقا في غير أشهره فالأصل انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره. والثاني ينعقد مبهما فله صرفه إلى عمرته وبعد دخول الأشهر إلى حج أو قران. فإن صرفه إلى الحج قبل الأشهر كان كالإحرام بالحج قبل أشهره فينعقد عمرة على الصحيح كما تقدم. Sekiranya seorang itu berbuat ihram secara mutlak pada jadi ihram secara mutlak ni, dia ada dua keadaan. Yang pertama, dia ihram dalam bulan haji. Yang kedua, dia ihram di luar bulan haji. Maka dibahaskan dulu ihram secara mutlak di dalam bulan haji. Kalau dia ihram dalam bulan haji, terpulang pada dia. Dia boleh sahaja jadikannya sebagai umrah, dia boleh jadikannya sebagai haji. Sarafahu bin niyah ila ma syaa minan nusukaini au ilaihima summa ishtaghala bil amal. Tak ada masalah. Wala yujzi'ul amalu qabla niyyati. Orang yang ihram mutlak ni, sebelum dia nak buat apa amal, dia kena tentukan dulu. Sebab dia ihram mutlak, dia kena tentukan dulu nak buat haji ke nak buat umrah, baru dia mulakan amal. Itu yang dimaksudkan wala yujzi'ul amalu qabla niyyah. Itu mudah. Kalau dia itlak pada bukan bulan haji, terjemah fal asahu, maka itu pendapat yang asal terangkan yang ihram sebagai umrah. Terjadinya ihram itu sebagai umrah. Sama macam masalah sebelum ni. Ada khilaf kan dalam mazhab Syafi'i, satu orang dia ihram haji di luar bulan haji. Sekarang ni luar bulan haji ke dalam? Dalam. Bulan Ramadan dia ihram mutlak. Dia ihram haji. Yang kita belajar sebelum ni ihram haji contoh. Ada dua pendapat kan? Maka ada tiga pendapat. Pendapat yang muktamadnya ihram dia tu jadi umrah. Sama saja. Bila ihram mutlak itu ditakyinkan, dilakukan dalam bulan haji, dan dia jadikannya sebagai wa in atlaqa fi ghairi ashhuri fal asahu in'iqaduhu umratan. Kemudian seterusnya, kalau dia ihram mutlak di luar bulan haji, automatik jadi umrah. Seperti mana kalau dia ihram haji luar bulan haji, automatik jadi umrah. Fala, tapi dia tidak boleh mengalihkan ihramnya kepada haji pada bulan haji. Dia tak boleh buat macam ni. Masa bulan Ramadan dia ihram secara mutlak, maka dia tunggu masuk je Syawal, ihram mutlak tu dia ta'yinkan jadikan sebagai haji. Tak boleh. Sebab kita tengok bila dia ihram mutlak. Bila dia ihram mutlak luar bulan haji, maka ihram itu tak boleh jadi haji. Faham? Dia dimasukkan fala yasrifu. Wa tsani, pendapat yang kedua kata apa? Jadi ihram dia Mubham. Mubham. Pendapat yang kedua mengatakan ihram di luar bulan haji itu jadi mubham. Dia boleh jadikan umrah, dia boleh jadikan haji. Cuma kalau dia nak jadikan haji, dia kena tunggu masuk bulan haji dulu, baru dia ta'yinkan ihram mutlak itu aku nak jadikan haji, maka jadilah haji. Kalau ihram mutlak itu yang dibuat luar bulan haji, dia ta'yinkan di luar bulan haji sebagai haji, akan jadi umrah. Wasani yan'aqidu mubhaman falau sarfuhu ila umratin wa ba'da dukhuli al-ashhuri ila hajjin aw qiran. Fa in sarafahu ila al-hajj qabla ashhur kana kal-ihram al-hajj qabla ashhurihi fa yan'aqidu umratan 'ala as-sahih kama taqaddama. Jadi beza mukabil ini adalah apa? Dia boleh jadikan benda tu haji.
dengan syarat tunggu bulan haji. Nampak yang muktamar kata tak boleh jadi haji. Dia niat jadi haji pun tetap benda tu adalah umrah secara mandatori. Duduk. Kemudian ini yang nombor 5. Dipanggil ihram ka ihrami fulan. Rawal Syaikhani روى الشيخاني عن ابي موسى رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال له Bima ahlalta, Nabi tanya kepada Sayyidina Abu Musa. Faqala فقلت لبيت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. Dia begitu cara niat dia. Labbai tu bi ihlalin. Ihlal maksud ihram ka ihramin Nabi. Ahram tu kama ahraman Nabi. Macam tu dia. Lalu Nabi kata pada beliau, faqad ahsanta tuf bil baiti wa bis safa wal marwati wahid. Bagus. Jadi apa kamu kena buat sekarang? Pergi Baitullah tawaf, kemudian pergi sa'i Safa Marwah, kemudian tahallul. Maksudnya ini amal apa ni? Ini amal apa? Tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Ini amal apa? Umrah. Maksudnya Nabi pada ketika itu umrah. Jadi kaedah dia, kalau kita ihram seperti ihramnya fulan, maka ihram kita jadi macam dia. Kita kena tanya dia ihram apa? Oh, dia ihram umrah, maka ihram kita jadilah umrah. Automatik. Dia ihram haji. Dia ihram kiran. Faham? Kemudian ada pula satu farak yang dibahaskan, macam mana pula kalau kita tak sempat nak tanya dia mati. Faham? Jadi macam mana kita tergantung-gantung, tak tahu. Ihram dah buat dah. Ihram kita itu mesti macam dia, tapi orangnya dah tak ada. Nak ditafsirkan satu masalah furu'. Satu lagi masalah furu', aku ihram macam ihramnya fulan, tapi dia tu sendiri sebenarnya bukan ihram pun. Dia belum ihram lagi. Itu satu masalah kan. Itu semua sudah dibahaskan oleh fuqaha. Macam fa'ilam, ini contohnya. Sebenarnya Zaid itu tak ihram pun, belum ihram lagi. Dia ihram seperti ihramnya Zaid, sedangkan Zaid belum berihram, maka apa akan jadi? In aqada ihramu mutlaq. Sabit dengan ihram mutlak, sabitlah pada dia. Kemudian walaghatil idafatu ila Zaid. Jadi idafat kepada Zaid tu dah jadi lagha, sebab Zaid hakikatnya tidak berihram. Dia seolah-olahnya dia kata walaupun ihram tu ka ihramu Zaid, ka ihrami Zaid, maka oleh kerana Zaid tidak ihram, perkataan ka ihrami Zaid tu lagha, dia hanya tinggal ahram tu, iaitu sahaja aku ihram. Waqila ada satu wajah dhaif kata, apakah akan kita hukum pada ihram dia? Kita tengok dulu masa dia ihram ka ihrami Zaidin tu, adakah dia tahu Zaid ni sebenarnya belum ihram? Dia tahu ke dia tak tahu? Kalau dia tahu tapi dia buat juga, hukum lain. Kalau dia memang tak tahu, dia ingat sudah, maka hukum lain. Dia ada tafsir. Dia bezakan antara aliman dengan jahilan. Waqila. Maka qil kini kata, kalau dia tahu Zaid sebenarnya tidak ihram, maka ihram dia itu sendiri tak berlaku. Dia dikira tidak ihram lah. Tak ada apa lah. Faham? Kama law qala dia bagi contoh macam masalah macam ni. Satu orang tu dia ihram dengan ayat yang macam ni. Kalau Zaid telah berihram, maka aku ihram. Aku telah berihram sekarang. Kalau orang dia ihram jenis macam tu lah, ini masail kan, dia buat pelik. Kalau dia telah ihram, aku telah ihram. Maka dalam masalah ni, kalau orang tu telah ihram, maka dia jadi ihram. Kalau orang tu tak ihram, dia tak ihram. Itu memang sepakat. Maka wajah ni mengatakan sama macam masalah tu. Dalam kes ini, kalau Zaid sebenarnya tidak ihram, dalam keadaan dia sedar, maka tidak jadi. Okey? Seterusnya, wa farraqal asah.
Pendapat asah kata kami setuju pada maqis alaih, tapi maqis ini tidak sepadan, tidak sama masalah dia dengan maqis alaih. Maka dia kata qiyas muqabil adalah qiyas ma'al fariq. Masalah yang tadi itu memang dia telah ta'liqkan. Kalau dia telah ihram, maka aku ihram. Maksudnya apa? Ihram dia itu dita'liqkan dengan sekiranya dia telah ihram kan. Maka apa kata asah? Apa kata asah dalam mendaifkan muqabil, ya, dengan menghujahkan bahawasanya itu qiyas ma'al fariq bi anna fil maqisi alaihi ta'liqu asli al-ihram bi khilafil maqis. Dia beza. Cuba tengok ayat tu. Aku ihram seperti ihramnya Zaid. Maksud dia, aku ihram seperti kaifiat ihramnya Zaid. Maksudnya apa? Asal ihram itu dia memang tak ada ta'liq. Dia hanya ta'liqkan pada kaifiat ihram dia. Maksudnya dia memang niat ihram, cuma cara ihram tu dia ta'liqkan macam Zaid buat. Ka ihram Zaid. Jadi kalau ka ihram Zaid itu sebenarnya tidak ihram, maka yang kita batalkan hanya ka ihram. Ahram tu kita tak batalkan. Faham? Tapi yang ni dia ta'liq asal ihram tu sendiri. Aku akan ihram sekiranya Zaid ihram. Aslul ihram tu sendiri mu'allaq. Maka tak samalah hukum. Jadi qiyas itu adalah qiyas ma'al fariq bi anna fil maqisi alaihi ta'liq qa asli al-ihram bi khilaf al-maqis. Baca. Wa in kana Zaidan muhriman, wa in kana Zaidan muhriman inna qad ihramuhu ka ihramihi. In kana hajjan, in kana ihramu Zaidin hajjan fa ihramuhu hajjun. Wa in kana umratan fa umratuhu. Wa in kana ihramu Zaidin umratan fa ihramuhu umrah. Sama. Semua sama. Wa in kana mutlaqan fa mutlaqun. Wa taghayyaru wa yataghayyaru. Kama yataghayyaru Zaidun. Dia boleh pilih. Dia bagi satu lagi masalah. Macam mana pula kalau si Zaid tu dia ihram mutlak? Maka ihram dia jadi mutlak. Dia boleh pilih ya. Dia boleh tak pilih benda yang tak sama dengan Zaid pilih? Boleh. Zaid pilih jadi umrah, dia pilih jadi haji, boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Ihram tu mutlak. Mutlak makna boleh pilih. Kat situ je dia sama dengan Zaid, boleh pilih. Apa yang dipilih itu tak perlu sama. Wala yalzamuhu sarfu ila ma yasrifu ilaihi Zaidun. Contohnya lah, kita katalah contoh, sekarang ni jemaah Ustaz Azim semua dah masuk Madinah. Tapi secara umumnya keputusan Kerajaan Arab Saudi tahun ni 60,000, hanya 60,000 sahaja yang boleh buat haji. Dan visa hanya dikeluarkan, permit dikeluarkan hanya kepada orang Saudi, kerajaan, dan orang luar yang sudah sedia ada di sana dan ada PR. Maksudnya ada iqamah. Kalau ada visa bisnes, secara zahirnya begitulah undang-undangnya, tak boleh lah. Kalau Allah Ta'ala nak bagi itu boleh je. Tapi begitu undang-undang yang dia dah tetapkan. Contohlah jemaah ni yang duduk Madinah ni, dia masuk Mekah. Jadi mereka ni nak masuk Mekah, syarat dia sebelum 5 Zulhijjah. Kalau masuk lepas tu, walidnya tak boleh masuk. Sekarang dekat Madinah kan, masuk sebelum 5. Tapi kalau yang tahun ni tak tahulah, ditutup awal lagi. Sebelum-sebelum ni memang sebelum 5 Zulhijjah. Dan mereka tak tahu boleh buat haji ke tak boleh, tak tahu. Faham? Tak pasti. Mungkinlah menunggu dalam ke apa ke. Jadi cara dia, contohlah mereka ni masuk Mekah 1 Zulhijjah, lebih kurang 10 hari bulan 10 hari bulan 7, 10, 11 kan. Jadi ada kemungkinan boleh buat haji, ada kemungkinan tak boleh.
Kalau mereka masuk Mekah niat buat haji, ihramnya, tiba-tiba tak boleh, maka dia akan ada dam tertentu. Jadi cara yang boleh dibuat adalah masuk Mekah dalam keadaan ihram mutlak. Itu contoh bagaimana ihram mutlak itu digunakan. Dia masuk ihram mutlak. Kita tengok dulu keadaan. Proses sedang dibuat. Kalau confirm memang tak boleh, tak payahlah niat. Tapi kalau contohlah, kita kata kemungkinan ada, kena tunggu dekat sikit, baru keputusan tu dapat. Maka masuk tu dalam keadaan apa? Ihram, tapi ihram mutlak. Ihram mutlak. Dan tengok, kalau keputusan akhirnya tak dapat, maka jadikan umrah. Boleh tahallul awal dengan segera. Kalau keputusannya boleh, maka jadikan haji. Di situlah faedah ataupun penggunaan ihram mutlak itu. Lagi? وإن عين زيد قبل إحرامه إن عقد إحرامه مطلقا وقيل معينا. وإن عين زيد قبل إحرامه إن عقد إحرامه مطلقا. Ini pun satu masalah lagi di bawah. Zaid semasa ihramnya ihram secara mutlak. Kemudian selepas Zaid ihram mutlak, Zaid telah ta'yinkan nak jadikan haji contoh. Dia ni telah berihram sepertinya ihram Zaid selepas Zaid telah ta'yin. At-ta'yin ba'dal mutlaq, ba'dal itlaq. Maka dibahaskan ihram dia itu akan jadi haji ke akan jadi mutlak. Iktibar pada awal ihram Zaid ataupun iktibar Zaid telah menjadikan ihram mutlak itu sebagai haji. Maka iktibarnya ada awal ihram, bukan yang selepas itu dia jadikan haji, tak. Jadi awal ihram di ihram mutlak, maka jadi mutlak walaupun selepas itu Zaid menjadikannya haji. Waqila muayyanan muqabil. Wa in kana ihramu Zaidin fasidan. Ini pelbagai furuk. Macam mana pula kalau ihramnya Zaid itu adalah ihram yang tidak sah? Faham? Ihram yang tidak sah, yang fasid. Bila ihram Zaid itu fasid, Zaid dikira tidak ihram. Macam orang niat, tapi niat itu tak sah, tak cukup syarat niat. Niat itu adalah niat yang tidak sah. Orang yang niat tak sah dikira tak niat. Jadi berlaku macam tu. Sama macam masalah sebelum ni. Ihram Zaid itu kalau dia fasid, maka dia Zaid dikira tidak ihram. Maka masalah ini sama dengan masalah sebelum ni. Satu orang tu dia ihram seperti ihram Zaid, sebenarnya Zaid belum ihram. Apa jadi di sana? Jadi mutlak kan? Di sini pun jadi mutlak. Wa qila la yan'aqidu lahu. Kemudian ma'rifatu. Fa in ta'azzara ma'rifatu ini fuqaha bahaskan. Bagaimana pula kalau si Zaid itu kita tak dapat temui sebab dia menghilang di jutaan orang, ataupun dia gila, ataupun dia mati. Tak dapatlah, dah mati. Jadi kita tak tahu apa dia punya ihram. Nak buat macam mana? Apa dia, cara dia? Maka fuqaha bagi jalan keluar. Jalan keluar dia jadikan ihram dia itu, ataupun dia jadikan haji dia tahun itu haji qiran. Sebab haji qiran ni adalah dalam tu ada haji, dalam tu ada umrah. Itu dipanggil haji qiran. Faham? Ini kira fiqh lah, fiqh. Sebab kita tak tahu dia ni apa, haji ke umrah ke. Kita jadikan orang tu, kita suruh dia jadikan diri dia tu haji qiran. Kalau sebenarnya Zaid tu buat haji, dalam haji qiran ada haji. Faham? Kalau Zaid tu sebenarnya adalah buat umrah, dalam tu pun ada umrah juga. Jadi kita bagi dia buat amal yang dalam tu ada haji, dalam tu ada umrah. Maka kok mana pun adalah dalam tu Zaid punya ihram. Faham? Itulah bijaksana.
keputusan dia. Kita buat satu keputusan yang mana dalam tu ada dua-dua. Kalau sebenarnya haji adalah ihramnya Zaid, dalam tu ada haji. Kalau sebenarnya umrah, dalam tu ada umrah. Ja'ala haza nafsahu qarinan bi an yanwi al-qirana. Dia tahaqqaq al-khuruj. Dia ambil banyak. Dia hukum dia macam ni, kita ambil yang lebih. Bila kita 1-2 ke 1-2 rakaat tak ingat kan, dia ambil paling sedikit. Kalau sebenarnya memang satu, okey lah. Kalau sebenarnya 2, dia dah sembahyang 5 rakaat, dalam 5 ada 4. Faham? Lebih tu dimaafkan. Macam itulah konsep yang digunakan di sini. Kalau sebenarnya dia itu haji saja, dia dah buat lebih, haji dan umrah tak apa lebih. Kalau sebenarnya Zaid itu umrah saja, dia buat lebih haji, lebih tak apa, jangan kurang. Faham? Terusnya dia tahaqqaqal khuruj amma syara'a fihi. okey. Lagi 2 minit. Tanya apa? Tanya lepas kelas. Tanya lepas kelas. Nak tanya apa? Tak boleh. Sebab syarat nak buat haji, dia kena niat dalam bulan haji. Dia telah ihram tu dalam luar bulan haji. Tak boleh. Tak boleh. Tak kisahlah kiran dah tambah lagi umrah. Yang pentingnya dalam kiran tu dah haji. Haji tu yang tak boleh tu. Faham tak? Di kiran tu bukan solusi. Sebab nak haji kena ihram dalam bulan haji. Dia gini ihram awal. Faham? Dia tak boleh. Atas pendapat kedua tu boleh. Muqabil asah yang mengatakan dia boleh tunggu sampai bulan haji, jadikannya sebagai haji. Okey? Terusnya habis dah kelas. Ada soalan? Tak ada. Jadi kalau jemaah Malaysia yang saya sebut tu, mereka akan buat haji tamattu. Masuk umrah. Masuk awal kan. Contohnya dia pergi trip pertama. Syawal dah pergi dah. Mesti haji sebulan lagi. Tak apalah, dia masuk, dia umrah. Umrah. Sampailah jemaah kita ni akan niat haji ni bila? Hari ke-8 Zulhijjah baru niat haji. Hari tarwiyah tu 8. Cuma sepatutnya 8 ni pergi ke Mina sunat, mabit di Mina yang sunat 8. Lepas Mina baru pergi ke Arafah Muzdalifah, pergi Mina balik. Tapi jemaah haji Malaysia, kalau yang maknanya sekarang ni lah, mungkin dulu buat tak mengamalkan mabit di Mina yang sunat, iaitu pada hari tarwiyah, hari ke-8. Hari ke-8 itu terus pergi Arafah. Maknanya sampai Arafah tu awal lagi. Nabi masuk Arafah hari ke-9 tengah hari, Zuhur baru masuk. Tapi kita masuk dah malam tadi, dah ada dah, tidur dah kat Arafah. Contohnya wukufnya tengah hari ni, malam tadi dah masuk Arafah. Nabi masuk tengah hari ni juga. Malam tadi Nabi di Mina, tapi tak diamalkan. Mungkin masalah orang ramai kan, 30,000 tu, sebab nak duduk di Mina tu sekejap je. Kemudian nak kena pergi Arafah. Jadi kalau nak, dia ada package lain pula. Siapa nak pergi ke hari tarwiyah, dia pergi sendiri lah. Kalau dia boleh pergi sini, tapi tak ada apa-apa kelengkapan lah. Kemah pun tak ada, tak disiapkan.
Kalau dia nak pergi yang di bawah ni ada, tapi kena bayar lain pula, sebab dia tidak ada peruntukan untuk itu. So kalau nak kena tambah bayaran. Wallahu a'lam.